Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai murid-murid, Ustazah doakan murid-murid dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini, murid-murid bersama saya, Ustazah Halila Azrin binti Muhammad Hamidi. Ustazah mengajar di SK Alam Megah 3. Murid-murid dah bersedia nak belajar? Mari bersama Ustazah membaca doa belajar. Semoga dengan doa ini, murid-murid diberi kemudahan untuk belajar dan memahami topik pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid pernah melihat suasana seperti ini? Ya, suasana di dalam masjid ketika mendengar khutbah sebelum solat Jumaat. Ustazah yakin ramai murid-murid pernah berada dalam suasana seperti ini. Ustazah ingin memetik satu ayat Al-Quran yang sering kali dibaca oleh khatib dalam solat Jumaat, iaitu dari surah Ali Imran ayat ke-102 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Muslim. Daripada ayat di atas mengingatkan kita supaya menjaga iman kita. Semoga jika ditakdirkan kita mati, mati kita dalam keadaan kita beragama Islam dan tidak kufur. Ustazah dengar murid-murid bertanya, apa itu kufur? Baiklah, murid-murid. Hari ini, Ustazah akan meneruskan sesi pembelajaran kita dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 di bawah bidang akidah bertajuk kufur. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud kufur dan hukum kufur. Kedua, menjelaskan bahagian kufur. Dan yang ketiga, menganalisis kesan kufur dalam kehidupan dan melaksanakan tindakan untuk menjauhi kufur. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Fokus ya. Kita mulakan dengan memahami maksud kufur. Kufur bermaksud tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Keraguan dengan kekuasaan Allah SWT seperti menafikan Allah SWT sebagai pencipta alam ini atau mendustakan Al-Quran dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum bagi mereka yang kufur adalah sesat, seperti mana yang telah difirmankan dalam surah An-Nisa ayat ke-136 yang bermaksud, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Oleh yang demikian murid-murid, kita perlu menjaga iman kita dan memelihara diri supaya kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang sesat. Ada soalan yang Ustazah terima bertanyakan perbezaan kufur dengan syirik, fasik, zindik dan murtad. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bersama maksud perkataan tersebut. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan mempercayai ada Tuhan dan kuasa lain selain Allah, seperti menyembah bulan dan matahari. Zindik pula ialah orang yang imannya terpesong atau sesat, seperti penganut ajaran sesat. Apa pula fasik? Fasik ialah
orang yang ingkar perintah Allah seperti orang yang tidak menunaikan solat dan berterusan melakukan maksiat. Satu lagi istilah iaitu murtad. Ia bermaksud orang yang terkeluar dari Islam. Istilah-istilah ini digunakan di dalam Islam bagi menyatakan golongan-golongan yang Allah murkai dan sesat. Semoga Allah pelihara kita semua dari golongan-golongan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Murid-murid yang Ustazah kasihi, iman di dada wajib dipelihara. Ilmu dan amal sentiasa diperkasa. Kufur itu terbahagi dua, iktiqad dan amalan, waspadalah sentiasa. Kufur dibahagikan kepada dua, iaitu kufur iktiqad dan kufur amalan. Mari dengarkan penjelasan Ustazah berkenaan pembahagian kufur ini. Pertama, kufur iktiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kandungan Al-Quran. Kedua, kufur amalan, iaitu menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi, membeli arak dan dadah, dan tidak membayar zakat. Jelas murid-murid? Mari kukuhkan pemahaman dengan uji minda ringkas. Sedia? Okey, mulakan. Kufur terbahagi kepada A, 2, B, 4. Jawapannya ialah 2. Tidak percaya kepada malaikat termasuk dalam kufur? A, amalan. B, i'tiqad. Betul. B jawapannya. Sebagai orang Islam, kita wajib percaya kepada malaikat seperti yang telah disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tidak membayar zakat termasuk contoh A, kufur i'tiqad, B, kufur amalan? Jawapannya ialah B. Kufur i'tiqad adalah kufur yang berkaitan dengan kepercayaan. Jadi, jawapan yang betul ialah B, iaitu kufur amalan. Murid-murid yang Ustazah sayangi, iman adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Manakala kufur boleh memberi mudarat dan kesan yang tidak baik pada diri seseorang. Murid-murid bersedia mendengar penjelasan Ustazah? Terbaik. Kesan kufur. Pertama, tiada rahmat dan keberkatan hidup. Hidup tidak tenang dan dalam keadaan susah dan sempit walau hidupnya kaya raya. Ingatlah murid-murid, ketenangan hidup hanya bagi orang-orang yang beriman. Jika hidup tidak tenang dan tiada keberkatan, segala nikmat yang diperolehi tidak membahagiakannya. Kedua, mendapat kemurkaan Allah SWT seperti yang berlaku kepada Qarun yang telah dikurniakan kekayaan yang melimpah ruah. Kekayaan yang dimiliki menjadikan dia sombong dan zalim kepada manusia. Akhirnya, dia ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya ke dalam tanah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekufuran seperti yang berlaku pada Qarun. Amin ya Rabbal Alamin. Ketiga, mendapat ancaman azab dan siksaan Allah SWT. Nerakalah tempat bagi mereka yang kufur dengan bakaran api yang sangat marah dan penuh dengan azab. Api di dunia ni pun tidak tertanggung panasnya. Apatah lagi azab neraka yang amat pedih siksaannya. Semoga kita semua terhindar dari siksaan api neraka.
Melihat kesan kufur dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, mari sama-sama kita merancang tindakan untuk menjauhi kufur. Pertama, menjaga amal dan ibadah. Contohnya, menunaikan solat 5 waktu dengan sempurna dan di awal waktu. Sentiasa berusaha untuk melakukan amal kebaikan walaupun kecil, seperti membuang sampah ke dalam tong sampah, membantu ibu bapa dan guru, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keinsafan. Kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk ditetapkan iman. Mari kita amalkan doa ini. Murid-murid boleh amalkan selepas solat. Ini doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Belajarlah sama ada di sekolah, di masjid, atau secara bersemuka, ataupun dalam talian. Berdampinglah dengan guru dan mintalah nasihat-nasihat yang baik untuk mengelakkan kita dari lalai dan leka dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim. Keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu dengan sentiasalah berfikir sebelum bertindak. Minta pandangan atau rujuk ibu bapa ataupun guru. Sentiasa bermuhasabah atau membuat refleksi diri. Sentiasa berazam untuk menjadi lebih baik dari semalam. Bersederhana dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah murid-murid. Kita telah merancang untuk menjadi Muslim yang baik. Mari bantu Ustazah untuk menyelesaikan beberapa masalah ini. Nyatakan tindakan yang perlu dilakukan. Pertama, saya rasa cemburu dengan kekayaan kawan. Apa tindakan kamu? Tindakannya, renung kembali nikmat yang dimiliki seperti panca indera, keluarga, kawan-kawan. Tanamkan dalam diri, harta bukanlah sumber kebahagiaan. Tanamkan rasa syukur dalam diri adalah kunci kebahagiaan. Kedua, rasa malas untuk menunaikan solat. Apa tindakan kamu? Tindakannya, berdampinglah dengan kawan-kawan yang baik. Mintalah nasihat daripada ibu bapa dan guru. Lawan perasaan malas dengan menguatkan azam untuk menunaikan solat dengan sempurna secara berjemaah. Murid-murid, berfikirlah sebelum melakukan sesuatu. Buat pilihan yang bijak. Buat pilihan yang bijak, kehidupan kita bukan terhenti dunia ini sahaja. Ada satu kehidupan yang pasti dan selama-lamanya, iaitu alam akhirat yang merupakan salah satu daripada perkara sam'iat. Sentiasalah berdoa dengan doa yang ditunjukkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 102, agar kita semua mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ustazah rasa gembira dapat berkongsi dengan murid-murid sekalian. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu kita untuk menjadi hamba yang dikasihi dan diredai Allah. Berusahalah meraih cinta Allah dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akhlak yang mulia lahir dari iman yang teguh. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.